إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وخصوصا إلى المؤلف العالم العلامة الشيخ عبد الصمد الفلنبني رحمه الله تعالى، وحجة الإسلام إمام الغزالي رحمه الله تعالى. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berada dalam rumah Allah, beriktikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Sementara tunggu masuk fardu isya, kita berada, kita libatkan diri dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita dapat apa yang disebut oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayap mereka kepada penuntun ilmu kerana mereka redha apa yang dilakukan oleh penuntun ilmu. Kembali pada perbincangan kita berpandukan kitab Sayrus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin, juzuk yang pertama, Al-Bab Al-Thalith fi asrar salah. Bab yang ketiga pada menyatakan rahsia-rahsia sembahyang. Jadi kitab kita dah order tapi tak sampai lagi. Patutnya petang tadi sampai tapi ada sedikit halangan, maka kitab tak sampai di tangan saya. Maka malam ni kita tak dapat nak agih-agihkan kepada ahli jemaah sekalian. Tapi insya-Allah malam ni saya seorang pegang kitab, saya dengan muqri saya ni. Kembali pada perbincangan kita, Al-Babus Salis fi asrar salah. Bab yang ketiga pada menyatakan rahsia sembahyang. Al-Faslul Awal fi fadailis salah was sujud wal jamaah wal azan wa ghairiha. Fasal yang pertama pada menyatakan kelebihan segala sembahyang, kelebihan sujud dan kelebihan berjamaah dan kelebihan azan dan lain-lainnya. Jadi bab yang ketiga kita maklum, bab yang pertama pada menyatakan kelebihan ilmu, bab pertama pada menyatakan akidah, bab yang kedua pada menyatakan asrarit taharah, bab yang ketiga malam ni asraris salah, rahsia sembahyang. Allah Ta'ala akan sentuh bab sembahyang mula daripada azan sehinggalah selesai kita melaksanakan sembahyang, sama ada sembahyang bersendirian dan juga sembahyang berjemaah yang itu terlibat dengan fardu ain ataupun sembahyang yang terlibat dengan fardu kifayah. InsyaAllah akan dibahas Allah Ta'ala secara panjang lebar dalam kitab pada menyatakan rahsia solah, kitab Asraris Solah. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, mula dengan fadilatul azan, kelebihan azan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun yawmal qiyamah ala kasibin min miskin aswada wala yahummuhum hisabun wala yanaluhum faz'un hatta yufragha mimma bainan nas, rajulun qara'a al-Qur'ana ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa amma bin nasi wa hum bihi raduna wa rajulun ubad rizqi fid dunya
falam yushghilhu dhalika an amalil akhirati wa rajulun adzana fi masjidin wa da'a ila Allah ta'ala ibtigha'a wajhillahi azza wa jalla. 3 orang pada hari kiamat di atas tempat yang tinggi daripada kasturi yang hitam, padahal tiada mendukakan akan mereka itu oleh hisab, dan tiada mencapai akan mereka itu oleh suatu yang ditakuti hingga selesai daripada hisab antara segala manusia pada hari kiamat. Pertama, seorang laki-laki yang membaca Quran kerana ia berkehendak semata-mata bagi zat Allah Ta'ala dan jadi imam ia dengan manusia, dan adalah mereka itu redha dengan dia. Dan kedua, laki-laki yang dapat bala dengan mencari rezeki dalam dunia, maka tidak masyghul akan dia oleh demikian daripada berbuat amal akhirat. Ketiga, laki-laki yang azan dalam masjid dan menyeru ia akan manusia kepada beribadat akan Allah Ta'ala kerana berkehendak ia semata-mata bagi zat Allah. Jadi di antara kelebihan menunaikan sembahyang, kelebihan memelihara sembahyang, kelebihan muazzin. Jadi kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala mendatangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 orang pada hari kiamat nanti yang berada di tempat tinggi di dalam kasturi yang hitam, padahal tiada mendukakan akan mereka itu oleh hisab, dan tiada mencapai akan mereka itu oleh yang ditakuti daripada hisab antara segala manusia pada hari kiamat. Kita maklum hari kiamat adalah hari yang dahsyat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak memberi manfaat harta benda dan juga anak pinak. Hari yang yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Hari yang yafirrul mar'u min akhihi, seorang lari daripada saudara dia, wa ummihi wa abih, mak ayah dia lari, wa sahibatihi wa banih, isteri dan anak-anak dia lari. Mana dia tak mau bertemu, sibuk dengan urusan diri masing-masing, tak pasti selamat ataupun tidak. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Pada hari itu setiap seseorang sibuk dengan urusan diri masing-masing. Namun dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada golongan selain daripada 7 golongan yang disebut dalam hadis yang lain. Ada lagi 3 golongan di sini disebut, di mana mereka itu diletak di tempat tinggi daripada kasturi hitam. Maka tidak ada perasaan duka dan takut, risau dan sebagainya. Hisapan akan oleh hisapan. Mana di saat amalan ditimbang, mereka tidak bimbang, kerana mereka diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, duduk di tempat yang selesa. Jadi mereka tidak diketakuti sehingga selesailah hisab. Siapakah mereka? Yang pertama, seorang lelaki yang membaca Al-Quran kerana ia berkehendak akan semata-mata bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jadi imam ia dengan manusia, dan adalah mereka itu dengan dia redha. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran, yang menjadi imam, kan, duduk di hadapan, dia menjadi imam, diikuti oleh makmum semua pakat suka kepada dia. Dia orang yang selalu membaca Al-Quran. Itu golongan yang pertama. Kata musannif rahimahullah ta'ala, seorang lelaki yang membaca Al-Quran kerana ia menghendaki semata-mata bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Quran dia pun kerana Allah, mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi imam, makmum semua pakat suka kepada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, laki-laki yang dapat bala dengan mencari rezeki di dalam dunia, maka tiada masyghul akan dia oleh demikian itu dari buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lelaki yang sibuk kerja siang malam pagi petang mencari nafkah untuk keperluan ahli keluarga dia, walau sibuk setara mana pun, tidak melalaikan dia daripada melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempat untuk pergi sembahyang berjamaah, sempat untuk melaksanakan ibadat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak sampai meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun disibuk mencari rezeki. Itu yang kedua. Yang ketiga, lelaki yang azan pada masjid
di dalam masjid menyeru manusia kepada beribadat kepada Allah. Ini kelebihan muazzin semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia melaungkan seruan azan tu kerana apa? Mengajak manusia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kerana Allah. Jadi 3 golongan ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia diletak di tempat yang tinggi daripada kasturi hitam. Dia tidak risau dan bimbang dengan suasana hisapan di padang mahsyar kelak. Selesa dia, dalam keadaan tenang, dalam keadaan tidak gelisah, tidak risau. Dia diberi kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadur rahmani ala ra'sil muazzin hatta yafrugha min azanih. Artinya tangan Ar-Rahman, yakni Allah itu, berpegang atas kepala orang yang azan hingga selesai ia daripada azannya itu. Tangan Ar-Rahman berpegang di atas kepala orang yang azan hingga selesai ia daripada azannya itu. Apa dia maksud tangan Ar-Rahman? Maksud dia rahmat Allah, limpah kurnia Allah. Tangan Ar-Rahman ni makna rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mana rahmat Allah taala tu turun ke atas muazzin hingga selesai azan dia. Daripada dia melaungkan lafaz Allahu Akbar sehinggalah selesai azan. Sepanjang azan tu sentiasa rahmat Allah Subhanahu wa taala mencurah-curah atas dia. Itu maksud yadur rahman ala ra'sil muazzin hatta yafrugha min azanih. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya la yasma'u sawtal muazzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Ini kelebihan, masih lagi menyatakan kelebihan muazzin. Jadi bab asraris salah ni musannif rahimahullahu taala mulakan dengan kelebihan muazzin, kelebihan azan. Kerana nak sembahyang azan dulu, bukan? Seruan azan dulu barulah kita bergerak untuk sembahyang, menandakan masuknya waktu sembahyang. Maka musannif letak tentang kelebihan azan dahulu. Betul lagi kita sekarang ni berada di bulan Rajab, kan? Bulan Rajab, bulan solah, bulan Allah Subhanahu wa taala memfardukan solah, kewajipan sembahyang. Berlakunya peristiwa yang besar ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak mendengar akan suara orang yang bang itu oleh jin, dan tidak mendengar oleh manusia, dan tidak mendengar oleh suatu melainkan naik saksi baginya pada hari kiamat. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, jin, manusia dan setiap sesuatu yang mendengar suara muazzin itu akan menjadi saksi untuk muazzin. Dia menjadi saksi untuk muazzin, kebaikan untuk muazzin yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Jadi seruan azan tu berkumandang sejauh mana didengar oleh siapa? Oleh manusia ke? Oleh jin ke? Dan setiap sesuatu, binatang ke? Semua itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Inilah orang yang melaungkan seruan azan, mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan dia. Maka apabila mendengar engkau akan azan, maka kata olehmu seperti yang dikata orang yang azan itu, melainkan pada katanya hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Maka kata olehmu la haula wala quwwata illa billah. Dan demikian. Jadi bila berkumandang seruan azan, kita yang mendengar azan sunat menjawab azan. Jawab seperti mana yang disebut oleh muazzin. Muazzin kata Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Kan muazzin kata asyhadu an la ilaha illallah, kita pun asyhadu an la ilaha illallah. Maklum, semua tahu belaka. Kecuali katanya hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ketika itu apa yang kita kata? La haula wala quwwata illa billah. Apa dia maksud hayya 'alas salah? Maksud dia marilah sembahyang. Apa dia maksud hayya 'alal falah? Marilah menuju kejayaan. Haula wala quwwata illa billah. Tiada hilah untuk menyahut perintah Allah Ta'ala ni, dan tiada kekuatan untuk menjunjung perintah Allah. La haula, tiada hilah untuk lari daripada maksiat terhadap Allah. Wala quwwata, tiada kekuatan untuk menjunjung perintah Allah.
illa billah, melainkan dengan pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Dengar seruan azan kita pun sebut la haula wala quwwata illa billah. Kita bergerak, kita bergegas pergi ke masjid menunaikan sembahyang, menyahut panggilan azan, itu adalah di bawah haulun wa quwwatun. Haulun wa di bawah hilah dan juga kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin kita dapat bergerak tanpa pertolongan Allah. Maka kita sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billah. Maksud dia tiada hilah untuk tinggal perkara yang Allah Ta'ala larang, tiada kekuatan untuk menjunjung perintah yang Allah Ta'ala suruh, illa billah, melainkan dengan pertolongan Allah. Dan qad qamatis salah. Lagi. Dan demikian lagi. Dan demikian lagi pada iqamat, maka engkau kata seperti yang dikata oleh orang yang iqamat itu, melainkan pada katanya qad qamatis salah. Maka engkau kata aqamaha Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Dan demikian lagi pada azan subuh, maka engkau kata seperti yang dikata oleh orang yang azan, melainkan pada katanya hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Maka kata olehmu la haula wala quwwata illa billah. Dan pada katanya as-salatu khairum minan naum, maka kata olehmu sadaqta wa bararta. Dan baca olehmu pada ketika selesai daripada jadi kemudian kata musannif, begitu juga iqamah. Ketika iqamah kita jawab seperti mana laungan orang yang azan tu, orang yang iqamat. Dia kata Allahu akbar, Allahu akbar, kita ikut juga kata Allahu akbar, Allahu akbar. Kecuali sampai qad qamatis salah. Bila orang yang iqamah kata qad qamatis salah, apa yang kita kata? Adamahallahu wa aqamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Ada aqamaha, melaksanakan dia oleh Allah Ta'ala, wa adamaha, mengekal akan dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama mana kekalnya langit dan bumi, selama mana ada langit dan bumi, berterusanlah. Aqamaha wa adamaha ahliha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan aku ni sebahagian daripada orang yang soleh, daripada kalangan ahlinya, ahli semayang. Itu doa tu kita minta pada Allah Ta'ala. Dan apabila orang yang iqamah sebut hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, begitu juga kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Apabila muazzin sebut as-salatu khairum minan naum, maka kita jawab sadaqta wa bararta. Kan? Habis. Dan baca olehmu ketika selesai daripada bang itu, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajata ar-rafi'ah wab'athhu al-maqama mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Kan? Wahai Tuhanku, Tuhan yang menyuruh azan yang sempurna ini, dan dengan berkat sembahyang yang berdiri ini, beri olehmu akan Nabi Muhammad akan tempat yang tinggi dalam syurga dan kelebihan dan darjat yang tinggi, dan bangkitkan olehmu akan dia akan martabat yang kepujian pada hari kiamat yang engkau janjikan akan dia. Wahai Tuhanku yang terlebih kasih akan hambanya daripada segala orang yang kasih. Selesai tentang azan, kelebihan azan dan juga menjawab azan dan bacaan setelah selesainya azan. Benda ni maklum. Jadi kita ulang sebut ni sebagai murajaah, ulang kaji semula. Kemudian fadilatul maktubah, kelebihan segala sembahyang yang difardukan. Firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwasanya sembahyang itu adalah difardukan lagi, ditentukan waktunya atas segala orang yang mukmin. Kita maklum sembahyang tu ada waktu yang mawquta, waktu-waktu yang telah ditentukan. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Jadi fardu yang awal-awal fardu sembahyang adalah zuhur. Kerana Nabi SAW turun pagi Isra' Mi'raj, belum sempat untuk mengajar kaifiat. Jadi ada ulama mengatakan awal-awal sembahyang yang difardukan adalah zuhur. Kan? Kerana turun Isra' Mi'raj tu pagi tu. Tak dan lagi.
nak maklum, nak beri maklumat, nak sampaikan dakwah kepada umat, belum sampai lagi maklumat. Jadi zuhur tu waktu yang pertama, kemudian diikuti asar, maghrib, isyak, subuh. Kan Allah Taala firman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu adalah ia wajib, difardukan di atas orang mukmin, kitaban mawquta, di waktunya yang tertentu. Ada waktu-waktu yang tertentu seperti mana kita sebut tadi, zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Selain tu sembahyang sunat. Hak yang fardu, hak yang selain tu adalah sunnah, adalah sunat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi khamsu salawatin katabahunna Allah ta'ala azza wa jalla 'ala al-'ibad, faman jaa bihinna wa lam yudayyi' minhunna shay'an istighfafan bihaqqihinna kana haqqan 'ala Allah ta'ala an yudkhilahu al-jannata, wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'inda Allah 'ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahu al-jannah. Jadi tadi Allah Taala firman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang tu difardukan atas orang mukmin, ketentuan yang tertentu, waktu yang tertentu. Jadi waktu yang tertentu tu berapa? Maka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin. Artinya memfardukan Allah Azza wa Jalla atas hambanya 5 waktu sembahyang. Jadi hadis ini menyatakan apa yang dimaksudkan kitaban mawquta, iaitu khamsu salawatin, 5 waktu Allah Ta'ala fardukan kepada hambanya, kepada hamba-hambanya. Faman ja'ahu bihinna, barang siapa yang mendatangi 5 waktu itu, 5 waktu sembahyang itu, walam yudayyi' minhunna syai'a, dan dia tidak mensia-siakan sedikit pun daripada sembahyang 5 waktu tadi, istighfafan bihaqqihinna, dalam keadaan meringan, maka ketika itu janji Allah, kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah, nescaya adalah baginya hak atas Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan dia ke dalam syurga. Allah Taala janji bila orang tu jaga sembahyang 5 waktu, dia tidak meringan-ringankan sembahyang waktu, dia laksanakan tuntutan hak sembahyang 5 waktu tu, maka Allah Subhanahu wa taala letakkan dia di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hak atas Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan dia ke dalam syurga Allah. Wa man lam ya'ti minhunna, sebaliknya barang siapa yang tidak melaksanakan 5 sembahyang waktu ni, 5 waktu sembahyang ini, falaisa lahu 'indallahi 'ahdun, maka tiadalah baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala ahdun, perjanjian. Maka tak terlibat dengan perjanjian Allah. Orang yang jaga 5 waktu, Allah Taala janji nak letakkan dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tak sembahyang, maka dia tak terlibat dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ikut kehendak Allah, in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahu al-jannah. Jika Allah Taala nak, Allah Taala masukkan dia dalam azab, Allah Taala akan azab dia. Wa in syaa'a adkhalahu al-jannah. Jika Allah Taala nak, maka Allah Taala ampunkan dosa dia dan masukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil menunjukkan orang yang tinggal sembahyang masih lagi mukmin, masih lagi muslim, tak jadi kafir. Kalau kafir, tak mungkin dia dimasukkan ke dalam syurga. Sedangkan hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in syaa'a 'adzabahu, jika Allah Taala nak, Allah Taala akan azab dia, orang yang tak sembahyang ni. Wa in syaa'a adkhalahul jannah, jika Allah Taala nak, Allah Taala masukkan dia ke dalam syurga. Namun dia tidak ada perjanjian dengan Allah, berbeza orang yang sembahyang. Orang sembahyang Allah Taala janji, Allah Taala akan masukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ni menghuraikan maksud kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Kan dalam hadis yang lain Rasulullah sabda, barang siapa yang tinggal sembahyang dengan sengaja, maka dia kafir dengan nyata. Jadi bila sebut kafir dengan nyata, tak masuk syurga dah. Sedangkan hadis ini sebut in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahu al-jannah. Kalau Allah Taala nak, Allah Taala azab dia. Sebaliknya kalau Allah Taala nak, ampunkan dosa dia, masukkan dia ke dalam syurga. Itu hadis man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara.
Siapa yang tinggal semayang dengan sengaja, maka runtuh agama dia. Kan? Faqad kafara jihara, maka dia menjadi kafir dengan nyata. Jadi ulama mengumpulkan dua hadis ni. Ulama kata yang dimaksudkan faqad kafara jihara tu jika dia menafikan kewajipan semayang. Dia tak semayang, kemudian dia kata semayang tak wajib. Itu yang jadi kafir tu. Adapun sekadar tidak semayang, tidak menafikan kewajipan semayang, semayang tu wajib, tapi aku ni malas semayang, masih lagi mukmin. Cuma dia terlepas daripada janji Allah tadi. Kalau Allah Ta'ala nak buh dalam neraka, masuk neraka lah dia. Kalau Allah Ta'ala nak buh dalam syurga, masuk syurga lah dia. Habis. Dan lagi sabda Nabi SAW, inna salawati kaffaratun lima bainahunna majtunibat al-kabairu. Bahwasanya sembahyang yang 5 waktu itu kafarah yang menghapuskan bagi dosa yang antara tiap-tiap satu daripada sembahyang yang 5 waktu itu selama ia menjauh akan segala. Jadi Nabi SAW bersabda, inna salawati, sesungguhnya sembahyang 5 waktu itu kafaratun, dia menjadi kafarah, penghapus dosa. Lima bainahunna, dosa yang di antara sembahyang tadi. Tadi dia sembahyang zuhur, lepas sembahyang zuhur dia buat dosa, kemudian sembahyang asar, terampun dosa antara zuhur dan asar. Dia sembahyang maghrib, terampun dosa antara asar dan maghrib. Dia sembahyang isyak, terampun dosa antara maghrib dan isyak. Dia sembahyang subuh, terampun dosa antara isyak dan subuh. Dia sembahyang pula zuhur, terampun dosa antara zuhur dan subuh. Jadi sembahyang 5 waktu ni menghapuskan dosa-dosa kecil. Itu disebut hadis Nabi, ma ujtuni batil kabair, selama mana dia menghindari dosa-dosa besar. Kalau dia buat dosa besar tak terampun melainkan dengan bertaubat. Adapun dosa kecil terampun dengan melakukan sembahyang 5 waktu. Kan seseorang itu dia ambil sembahyang, disempurnakan basuhan wuduk dia. Disempurnakan basuhan wuduk dia, maka dosa-dosa dia gugur bersama air wuduk tu. Ayat sembahyang tu jatuh bersama dosa-dosa dia. Dosa di sini dosa kecil. Itu antara kelebihan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara kelebihan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu amalan tu ada pahala dan terampun dosa. Umat lain tak ada. Umat ni Muhammad ada. Ada amalan, bila buat amalan tu dapat pahala dan terampun dosa. Contoh puasa. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan beriman, dalam keadaan mengharap keridhaan Allah, terampun dosa yang telah lalu. Tu. Puasa tu dapat pahala dan terampun dosa. Pahala pun dapat, dosa pun terampun. Pahala dia, a'dadtu li'ibadis shaimin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Allah Ta'ala firman dalam hadis qudsi, a'dadtu, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang berpuasa, ma la 'ainun ra'at, pahala yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, telinga tak pernah dengar, wala khatar ala qalbi bashar, hati tak pernah terlintah. Jadi puasa ada ganjaran pahala, ada pengampunan dosa. Itu kelebihan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sembahyang. Sembahyang menghapuskan antara dosa di antara sembahyang tu, kemudian dalam masa yang sama juga mendapat ganjaran pahala yang tidak terhingga. Itu kelebihan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis. Kemudian ada lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dosa di sini dosa kecil. Kan adapun dosa besar kena bertaubat. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtuni batil kabair, selama mana dia menghindari dosa-dosa besar. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainama wa bainal munafiqina syuhudul atamati was-subhi la yastati'unahuma. Antara kita dan antara munafik itu hadir sembahyang isyak dan sembahyang subuh, padahal mereka itu. Jadi antara ni beza antara orang kafir dengan orang mukmin ni. Nak tahu mana beza antara kita dan dengan antara orang munafik? Orang munafik ini, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syuhudul atamah was-subhi, menghadiri sembahyang isyak dan sembahyang subuh. Berjamaah sembahyang isyak, sembahyang subuh ni menunjukkan apa? Menunjukkan itu orang mukmin.
Sebab orang munafik sembahyang subuh dan sembahyang isyak ni yang berat. Itu kata Nabi SAW, antara kita dan antara munafik itu adalah hadir sembahyang isyak dan juga sembahyang subuh. Padahal mereka itu munafik ni tiada kuasa hadir akan keduanya. Mereka orang munafik ni tak mampu. Berat sungguh nak sembahyang isyak dan juga nak sembahyang subuh. Dan lagi sabda Nabi SAW, as-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad hanabad-din. Artinya sembahyang itu tiang agama, maka barang siapa meninggalkan akan dia, maka sesungguhnya merobohkan ia akan agama. Ini maklum kita dengar selalu sembahyang itu tiang agama. Siapa yang meninggalkan sembahyang, dia telah meruntuhkan agama. Kan? Selesai kita hurai dah tadi. Kafir tak tinggal sembahyang? Kalau dia menafikan kewajipan sembahyang, kafir. Kalau dia tak menafikan kewajipan sembahyang, dia tidak kafir. Dan lagi sabda Nabi SAW, man laqiyallaha ta'ala, man laqiyallaha wa huwa mudayyi'un lis-salati lam ya'ba illahu bi syai'in min hasanatih. Barang siapa mati padahal ia mensia-siakan bagi sembahyang, yakni meninggalkan ia akan sembahyang, nescaya tidak menerima Allah Ta'ala akan yang lain daripada sembahyang fardu. Jadi syarat untuk amal dia diterima, sembahyang sedekah dia diterima, Allah Ta'ala terima ke tak sedekah dia, Allah Ta'ala terima ke tak zikir dia, Allah Ta'ala terima tak baca Quran dia, Allah Ta'ala terima tak puasa dia. Tengok sembahyang macam mana. Kalau dia tak sembahyang tapi puasa rajin, puasa tu tak pakai tu kan. Dia rajin sedekah tapi sembahyang tidak, sedekah dia tak diambil kira. Sabda Nabi SAW, man laqiyallaha, barang siapa yang bertemu dengan Allah, wa huwa mudayyi'un lis-salah, sedangkan dia mensia-siakan sembahyang, mana meninggalkan kefarduan sembahyang dia, lam ya'ba illahu bi syai'in min hasanatih. Allah Ta'ala tak terima sesuatu pun daripada kebaikan dia. Dan lagi sabda Nabi SAW, inna awwala ma yunzaru fihi yaumal qiyamati min amalil 'abdi as-salatu, fa in wujidat tammatan qubilat minhu wasairu 'amalihi, wa in wujidat naqisatan ruddat 'alaihi wasairu 'amalihi. Artinya bahawa pertama yang ditilik di dalamnya pada hari kiamat daripada amal hamba Allah Ta'ala itu iaitu sembahyang. Maka jika didapat akan dia sempurna, nescaya diterima akan dia dan diterima segala amalnya. Dan jika didapat akan dia kurang, nescaya ditolakkan ia ke atasnya dan sekalian amalnya. Begitu juga hari kiamat nanti dibentangkan amalan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tengok sembahyang macam mana. Kalau sembahyang dia sempurna, maka diterima segala amalan lain. Sebaliknya kalau sembahyang dia bermasalah, tak sempurna, maka ditolak segala amalan lain. Ini bertepatan dengan hadis tadi. Dan lagi sabda Nabi SAW, ya Aba Hurairah mur ahlaka bis salati fa inna Allah ya'tika bir rizqi min haitsu la yahtasib. Artinya, hai Abu Hurairah, suruh olehmu akan ahlimu dengan sempurna, mendatangkan akan dikau dengan rezeki daripada sekira-kira tidak dapat engkau usahai dan tidak dapat engkau kira. Jadi Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut, wahai Abu Hurairah, suruh ahli kamu sembahyang. Jangan sibuk dengan urusan dunia sehingga meninggalkan sembahyang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala beri rezeki kepada kamu min haitsu la yahtasib, daripada jalan yang tidak disangka. Orang yang melaksanakan perintah Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara dia. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah Ta'ala beri kepada dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala beri rezeki kepada dia daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Jaga sembahyang, insya-Allah berkat kehidupan kita, berkat rezeki kita. Orang yang tak sembahyang, dalam rumah ada orang yang tak sembahyang, seorang tak sembahyang, ditakuti datang bala kepada kita. Orang yang tak sembahyang, rumah yang tak sembahyang bagaikan rumah yang tak ada bumbung. Bila mai panas, kena panas. Bila mai hujan, kena hujan. Bila mai bala daripada Allah, terdedah kepada bala, musibah, bencana daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana ada orang yang tak sembahyang. Sebab tu Nabi SAW pesan, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'u sinin. Suruh anak-anak kamu sembahyang ketika umur 7 tahun.
Wadribuhum wa hum abna'u 10 sinin. Pukul mereka umur 10 tahun tak semayang juga tibai. Bila kita dah suruh umur 7 tahun, insya-Allah 10 tahun tak kena tibai lah. Kan? 15 tahun tak tinggal semayang dah. Masalah dia 7 tahun tak mau nak ajak lagi. Kesian tengok balik sekolah letih. Kan? Bawa beg sekolah tersandar, tidur, terlena. Zuhur semayang lagi, tak semayang lagi. Nak masuk asar lah ni. Biarlah mak dia kata. Kesian sangat, letih tengok tidur. Kan? Bila umur 7 tahun kita tak ambil berat, umur 8 tahun kita tak peduli, umur 10 tahun jenuh perang nak suruh sembahyang, umur 15 tahun bila masuk akil baligh masih tak istiqamah melaksanakan ibadat sembahyang, dan dia sembahyang dan dia tak sembahyang, kan? Ataupun tak sembahyang langsung. Sebab tu Nabi SAW perintah muru auladakum bis salah wa hum abna'u 7 sinin. Ajaklah anak sembahyang ketika umur dia 7 tahun. Rasulullah pesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mur ahlaka bis salah, suruh ahli keluarga kamu sembahyang. Allah Subhanahu wa taala datangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka as-salata muta'ammidan faqad bari'a min zimmati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa meninggalkan sembahyang padahal dengan sengaja, maka sesungguhnya telah lepaslah ia daripada tanggungan Nabi SAW. Jadi orang yang tinggal sembahyang dengan sengaja malah, maka dia terlepas daripada tanggungan Nabi kita Muhammad SAW. Makna dia tidak diterlibat, dia terlepas daripada umat Nabi kita Muhammad SAW. Tadi seperti mana hadis tadilah, faqad kafara jihara, dia menjadi kafir dengan nyata jika dia menafikan kewajipan sembahyang. Kalau dia tak menafikan kewajipan sembahyang, dia berdosa besar. Berdasarkan hadis tadi ni. Kemudian fadilatu itmamil arkan. Ini kelebihan pada menyatakan menyempurnakan sembahyang. Sembahyang dengan rukun yang sempurna. Kelebihan dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalus salatil maktubati kamathalil mizani man awfa ustufiya. Bahwasanya umpama sembahyang yang fardu itu umpama neraca, barang siapa menyempurnakan akan dia, nescaya disempurnakan baginya. Jadi sembahyang fardu kita duduk sembahyang sehari semalam tu serupa dengan neraca, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita sempurnakan sembahyang, sempurnalah neraca tu. Kan? Dia bagaikan penimbang. Bila kita sempurnakan sembahyang kita, maka sempurnalah timbangan amalan kita tu. Nanti ini baru musannif datangkan hadis kelebihan fadilat. Nanti insya-Allah musannif rahimahullahu taala akan datangkan kepada kita bagaimana nak menyempurnakan sembahyang. Sekarang cerita tentang kelebihan sembahyang yang sempurna ataupun kelebihan menyempurnakan sembahyang. Nak sempurnakan sembahyang tu macam mana? Insya-Allah akan dibincang pada pertemuan akan datang. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajulaini min ummati la yaqumani ila shalah ruku'uhuma wa sujuduhuma wahidun wa inna ma baina salatihima ma baina as-sama'i wal ard. Bahwasanya 2 orang laki-laki daripada umatku sungguhnya berdiri keduanya itu kepada sembahyang, padahal rokok keduanya dan sujud keduanya itu satu, dan bahwasanya barang yang antara sembahyang keduanya itu iaitu barang yang antara langit dan bumi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajulaini. Ini nak cerita tentang sembahyang itu. Pada zahir nampak sama, tapi kualitinya berbeza. Sama-sama takbir. A dan B sama-sama takbir. Allahu Akbar. Sama-sama rukuk, sama-sama sujud, sama-sama beri salam, sama-sama baca Quran fasih elok. Tapi kualiti amal ibadat sembahyang 2 orang ni berbeza. Beza bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajulaini min ummati, sesungguhnya 2 lelaki daripada umatku la yaqumani bis salah, dua-dua tu melaksanakan sembahyang, la yaqumani, dua-dua tu berdiri pergi sembahyang, ruku'uhuma wa sujuduhuma wahid, dua-dua tu sama-sama rukuk, dua-dua tu sama-sama sujud, namun wa inna ma baina salatihima ma baina as-sama'i wal ard, namun sembahyang mereka ni kualiti dia ma bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Kau ni sembahyang khusyuk, kau ni tak sembahyang tak khusyuk. Kau ni sembahyang tadabbur, melihat, memerhati bacaan apa yang dia baca. Seorang lagi sembahyang Allahu Akbar, jumpa habis kunci kereta dia hilang.
Kan? Barang yang jumpa masa semayang. Jadi tentulah kualiti semayang tak sama bainas samai wal ard, antara langit dan bumi. Kau ni semayang hati dia sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kau ni semayang hati dia lalai. Zahir nampak sama-sama semayang. Zahir nampak pakai jubah serban sama pakai belakang. Tapi hati ketika semayang, ni semayang dalam keadaan khudu', dalam keadaan khusyuk. Ini semayang dalam keadaan lalai, dalam keadaan berkhayal dan sebagainya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala telah mengisyaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya khusyuk dalam semayang itu melebihkan akan martabatnya itu, dan sembahyang yang rukuk itu dengan sebab dan sembahyang yang kurang itu dengan sebab tiada di dalamnya itu khusyuk. Lebih sembahyang sebab khusyuk dia, kurang sembahyang sebab tak ada khusyuk. Kawan tadi ni sembahyang dia bagaikan di langit sana kedudukan dia. Kenapa? Kerana khusyuk dia. Sembahyang seorang lagi ni walaupun nampak rukuk sujud sama, tapi martabatnya duduk di bumi ni, duduk melata di bumi, tak terbang di langit. Kenapa? Kerana tiada khusyuknya. Itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Hadis tadi mengisyaratkan khusyuk ataupun tidaknya seseorang dalam sembahyang. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aswa'un nas sariqatan man sariqa fi salatihi. Yang terlebih jahat manusia yang mencuri itu iaitu seseorang yang mencuri daripada sembahyangnya. Aswa'an nasi sariqatan. Sejahat-jahat manusia yang mencuri adalah yang mencuri dalam sembahyang. Kan? Mencuri apa? Mencuri ingat benda lain. Sembahyang ni tempat kita ingat kepada Allah. Kalau orang yang buat kerja, nampak bos baru dia buat kerja, tak nampak bos dia rehat, orang bagi curi juga, curi tulang. Kan? Macam tu juga kita dalam sembahyang, ketika takbir Allahu Akbar, mulut kita sebut Allah Maha Besar, hati kita pergi ke mana pun tak tahu. Dia masuk curi juga tu. Curi dalam sembahyang. Kalau pekerja dengan bos dia curi tulang, kan? Kalau kita dengan Allah Ta'ala, Tuhan makhluk dengan Tuhan dia, curi dalam sembahyang. Makna ketika dia sembah Allah, hati dia tak ingat pada Allah. Itu maksud dia curi. Aswa'an nasi sariqatan. Sejahat-jahat manusia nisbah mencuri ini adalah man sariqa fi salatih, orang yang mencuri dalam sembahyang dia. Yang ni orang yang tiada menyempurnakan akan sembahyangnya, seperti ada ia mengerjakan yang ditegah dalam sembahyangnya, seperti yang makruh, seperti yang haram, dan iaitu seperti mencuri pada pihak ditegahkan akan dia. Mencuri ditegah, lalai dalam sembahyang juga ditegah. Orang yang lalai dalam sembahyang, mana dia telah melaksanakan sesuatu yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata musannif rahimahullah taala, dia buat benda yang makruh, dia buat benda yang haram dalam sembahyang, itulah dikatakan sariqah fis salah, orang yang curi dalam sembahyang. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama yakhafu alladhi yuhawwilu wajhahu fis salah an yuhawwil Allah wajhahu wajha khimarin. Ama yakhafu alladhi yuhawwilu wajhahu fis salah an yuhawwil Allah wajhahu wajha khimarin. Artinya, adakah tidak takut seseorang yang memalingkan ia akan mukanya dalam sembahyang itu, bahawa merobohkan Allah Ta'ala akan mukanya itu seperti muka himar. Jadi orang yang sembahyang berpaling muka, berpaling ke kiri ke kanan, dia tengok sana tengok sini, mata dia, muka dia paling sana paling sini, dia tak takutkah Allah Ta'ala mengubah wajah dia menjadi wajah himar? Tak takutkah? Itu menunjukkan sembahyang tidak khusyuk. Dan kalau khusyuknya anggota, menunjukkan khusyuknya hati. Kalau dia khusyuk, mata dia tumpu ke bawah, nanti Imam Ghazali akan sebut bagaimana nak menghasilkan khusyuk dalam sembahyang. Antaranya kita tengok tempat sujud kita, dan kita tadabbur bacaan kita. Setiap bacaan kita tadabbur, kita sebut Allahu Akbar, hati kita ingat Allah Maha Besar, kan? Ingat kebesaran dan keagungan Allah.
usalli fardul maghribi 3 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kita sebut aku sembahyang fardu maghrib kerana Allah, kan? Allah tu kita ingat dalam takbir kita. Kemudian Allahu akbar kabira, mulut kita sebut Allahu akbar kabira, hati kita tadabbur apa yang kita baca. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Apa dia maksud wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard? Maksudnya, ya Allah, hati aku sedang mengingatimu ini, ya Allah. Itu makna wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Wajah tu mana menghadap oleh muka aku kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Apa dia maksud menghadap oleh aku akan mukaku? Maksud dia hatiku sedang menghadapmu, ya Allah. Itu maksud wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Ketika mana mulut kita kata, ya Allah, aku sedang ingatmu, betul ke hati ingat Allah? Kan? Kalau tak betul, itu bermasalah tu. Nampak? Kalau tak betul, mana dia hati dia berpaling. Walaupun mulut dia kata aku mengingatimu, ya Allah, Allah Ta'ala maha mengetahui. Kita bukan cakap dengan makhluk, bukan cakap dengan manusia. Cakap manusia boleh kita habang kat dia, I love you, dia akan tahu hati kita love ke tidak, kan? Tapi dengan Allah, ya Allah, aku sedang mengingatimu ni, ya Allah. Betul ke ingat Allah? Mulut kata aku sedang mengingati Allah. Allah Ta'ala tahu yang terlintas dalam hati dia perkara lain. InsyaAllah perkara-perkara macam ni akan disentuh oleh musannif rahimahullahu ta'ala dalam kitabul asraris salah, bab rahsia-rahsia sembahyang, tentang rukun sembahyang, perkara yang membatalkan sembahyang, sunat ab'ad, sunat hay'ah, sunat rukun, semua tu kita dah selesai perbincangan dalam ilmu fiqh, insya-Allah, yang oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina bihidayatil 'arifin. اللهم وفقنا لطاعتك وأتمم تقصيرنا وتقبل منا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.